Cantik. Mamang? Oh, cantik. Cantik. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma lakal hamdu bi ni'matil iman wal islam wa lakal hamdu bil Qur'an wa lakal hamdu hatta tarda. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amma ba'du. Para penonton, para pendengar yang dirahmati Allah, semoga sentiasa di bawah lindungan Allah Jalla wa'ala. Yang kita raikan mursyid kita Al-Fadil Ustaz Adnan Sa'ad bersama dengan kita waktu ini. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah. 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 Ikhwatul iman, pada waktu ini kita manfaatkan sedikit waktu yang ada untuk mengambil suatu manfaat daripada khazanah peninggalan kekasih Allah kepada kita, Muhammad bin Abdullah wa Rasulullah salawatullah wa salamuhu alaihi. Ada suatu khazanah doa yang Nabi tinggalkan kepada kita yang dapat kita lihat dalam riwayat Abdullah bin Mas'ud, yang ketika Nabi kita mengajak doa ini yang disebut dalam riwayat Imam Ahmad dengan hadisnya yang sahih, Nabi menyebut sepatah perkataan tentang ma asaba abdan hammun wala hazn. Seorang hamba yang tertimpa kepadanya kegelisahan, kedukacitaan, kebimbangan, kerisauan, ataupun suatu kesedihan. Kemudian Nabi menyebut dia membaca doa ini, melainkan apa yang akan terjadi, melainkan Allah Subhanahu wa taala akan mencabut daripada dirinya gelisah itu, dan akan cabut daripada dirinya itu akan segala kesedihan yang dia alami. Artinya sahabat, doa ini adalah doa yang besar. Sebab doa berkaitan dengan kegelisahan, kerisauan, kebimbangan dan kesedihan, dan ini akan menjadi suatu sebab kepada terhalangnya hidup kita secara normal. Kemurungan sebagai contoh, murung. Ada orang kena penyakit, dia tak boleh ada sekecil-kecil problem. Bila dia kena sekecil-kecil problem, itulah sebesar-besar problem dekat dia. Dan ada orang pula, dia kalau dia susah tak apa. Tapi kalau dia tengok orang yang dia sayang tu susah, orang yang dekat dengan dia susah, dia akan jadi lagi susah. Kesemua ini problem demi problem hidup. Maka ketika Allah Ta'ala menyatakan di dalam Al-Quran kepada kekasih dia, setelah selesai tugas sebagai seorang Nabi, selesai tugas sebagai seorang Rasul, bahawa risalah ini telah sempurna, maka bumi Arafah menjadi saksi turunnya ayat, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam ad-dina. Bila turun ayat ini, sempurnalah syariat. Allah redha Islam itu sebagai agama kita. Allah telah cukupkan nikmat dalam Islam ini, dalam sunnah ini, dan Allah telah pun menyempurnakan kesempurnaan takaran dalam Islam. Maka satu daripada penyempurnaan yang dapat kita lihat itu melalui doa yang Nabi tinggalkan kepada kita ini, ikhwan. Doa yang menjadi penyejuk hati, perawat kepada jantung. Dia memberi ubat kepada fikiran yang resah. Abdullah bin Mas'ud, sahabat Nabi, dia menyebut tentang apabila seorang hamba, dia menyebut apa yang Nabi sebut, seorang hamba itu ditimpa dengan suatu ma asaba
dimusibahkan dia, ditimpakan kepada dia suatu hammun, kegelisahan jantung. Gelisah memikirkan benda yang ke depan. Nak jadi apa ke depan, nak jadi apa. Sedih memikirkan apa yang dah jadi. Jadi kesemua itu tambah akhirnya menjadi risau, jadi bimbang, jadi duka cita. Maka dia kata Nabi SAW kata bila kita dilanda masalah ini, Nabi kata sebutlah kalimah ni pada Allah. Bacalah perkataan ini. Allahumma inni abduka wa bnu abdika wa bnu amatika nasiyati biyadika madin fiyya hukmuka adlun fiyya qada'uka as'aluka bikulli ismin huwa laka sammaita bihi nafsak أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علمك الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي. Itu doa dia. Bila satu orang tu sedih, Nabi katalah Allahumma ya Allah, inni abduka, sesungguhnya aku ini hambamu. Kata, ya Allah, aku ini hambamu. Wa bnu abdika, aku adalah anak kepada hambamu. Maknanya siapa ikhwan? Kita adalah anak kepada hamba Allah. Kita anak siapa? Kita anak Adam. Wa bnu amatika, dan kita ini adalah anak daripada seorang ibu, ya Allah. Kita anak pada seorang hamba engkau yang laki-laki, Adam. Dan kita anak kepada hambamu, ya Allah, yang perempuan, Hawa. Nasiyati biyadika. Nasiyati, ni umbun-umbun kepala ni, nasiyah. Umbun-umbun aku, ya Allah. Umbun-umbun kepala aku. Biyadika, di tangan engkau, ya Allah. Madin fiyya hukmuka. Madin fiyya hukmuka. Berlalulah kepada aku, ya Allah, segala hukum engkau. Keputusan-keputusan engkau, ya Allah, lalu dalam hidup aku. Aku terkena segala keputusan-keputusan yang engkau putuskan untuk aku, ya Allah. Adlun fiyya qada'uka. Adil pada aku segala qada' engkau, ya Allah. As'aluka. Aku pohon padamu, ya Allah. Aku memohon padamu, ya Allah. Bikulli ismin huwa laka sammaita bihi nafsak. Aku ingin pohon padamu, ya Allah, dengan setiap nama yang nama itu telah engkau menamakan dengannya akan diri engkau. Kita ada nama Allah yang kita tahu dan ada nama Allah yang kita tak tahu. Kita pohon pada Allah dengan semua nama. Nama Allah yang kita tahu pun kita tak hafal banyak. Tapi kita pohon pada Allah dengan semua nama. Ya Allah telah menamakan nama itu kepada diri dia. Ini tawassul yang paling tinggi, ikhwan. Bertawassul dengan asma Allah. Au anzaltahu fi kitabika. Atau bermohon dengan suatu nama yang telah engkau turunkan dalam kitab engkau. Ada suatu nama yang Allah Ta'ala turunkan dalam kitab dia. Yang kita tak tahu, tapi Allah telah turunkan. Kerana kejahilan kita tak tahu. Dengan itu pun kita memohon pada Allah dengan nama itu. Aw 'allamtahu ahadan min khalqika. Ataupun ada nama yang telah Allah ajak seorang daripada hamba Allah yang siapa pun tak tahu. Tapi ada hamba Allah yang tahu nama. Maka tentulah hamba Allah di sini adalah para nabi, para rasul. Mereka dapat wahyu itu.
dan wahyu itu mungkin telah berlalu. Siapa pun tak tahu. Mungkin ada dalam Taurat, ada dalam Injil, dalam Zabur, dalam Suhuf. Tuhan dah buat turun dan Allah dah angkat balik dah benda tu. Siapa pun tak tahu. Di situ ada nama Allah. Dengan itu pun kita nak guna nama itu juga untuk memohon kepada Allah Ta'ala. Awis ta'sarta bihi fi ilmikal ghaibi indaka. Ataupun nama yang Allah Ta'ala sendiri yang maha mengetahui di sisi ilmu ghaib dia. Yang siapa pun tak tahu. Allah tahu. Ada satu nama yang dimiliki seindah-indah nama. Yang dengan itu pun kita nak pakai juga nama itu. Tengok, kita minta pada Allah. Kita kata, ya Allah, sesungguhnya aku ini hamba-Mu. Hamba kepada hamba laki-lakimu. Aku ini adalah hamba kepada hamba laki-lakimu, Adam. Seolah-olah kita kata kita ni anak laki-laki Adam. Kita ni anak laki-laki pada Hawa. Umbun-umbun kepala kita Allah yang pegang. Di tangan Allah. Telah berlakulah segala keputusan Allah dalam hidup kita. Adil segala tentu Allah pada kita. Dan kita kata, ya Allah, aku memohon padamu, ya Allah, dengan setiap nama. Yang nama itu telah pun engkau pakai untuk diri engkau, ya Allah. Yang kemungkinan nama itu diturunkan dalam kitab engkau. Ataupun kau ajak seorang daripada hamba engkau. Ataupun nama itu ada di sisi ilmu engkau yang gaib, yang siapa pun tak tahu. Itu bermakna kita bertawassul. Kita memohon sebegini punya besar untuk minta apa ya? Ini yang dikatakan sebagai ubat. Ubat kepada rawatan kegelisahan, kedukaan. Kesemua tu kita ucapkan untuk minta yang ni. Anta ja'alal Qur'ana rabi'a qalbi. Ya Allah, kau jadikan Quran itu, ya Allah, sebagai penyejuk hati aku. Nak minta yang ni. Walaupun Allah dah sebut Quran itu sebagai syifa, tapi tak semua hati boleh menerima Quran sebagai syifa. Tak semua fikiran boleh terima. Ada yang ragu, ada yang tak ragu tapi belum berusaha ke situ. Ada yang dalam proses Quran itu masih lagi nak berlabuh, belum menyinggah lagi, belum singgah lagi, tapi dalam proses. Kita pohon pada Allah, anta ja'alal Qur'ana rabi'a qalbi. Kau jadikanlah Quran itu sebagai rabi' qalbi, penyejuk hati, ya Allah. Apa pun bila dengar Quran, bila baca Quran, hafaz Quran, tadabbur Quran, dia jadi rabi'. Jadi sejuk, macam musim sejuk, indah, cantik. Wa nura sadri. Dan Quran menjadi nur pada dadaku, ya Allah. Cahaya yang lembut. Bukan cahaya yang keras, cahayanya lembut pada dada. Wa jalaa huzni. Dan Quran itu menjadi jalaa huzni. Dia menjadi penghilang kepada kesedihan aku. Wa zahaba hammi. Dan Quran itu juga, ya Allah, dia melenyapkan segala kegundahan, kebimbangan, kerisauan hati. Tengok, sekurang-kurangnya ada 4 perkara penting yang Nabi tinggalkan dalam sunnah dia untuk kita, Nabi tinggalkan sunnah ni untuk umat dia. Apa dia, ikhwan? Supaya Quran itu menjadi rabi' qalbi, Quran itu menjadi nur sadri, Quran itu menjadi jalaa huzni, dan Quran itu menjadi zahaba hammi. Tapi sebelum nak minta tu, dia tawassul dulu di atas. Memohon pada Allah, pohon pada Allah. So, 4 perkara ni sangat penting. Kalau kita minta 4 perkara ni dengan kita awali dengan doa di atas, dia sangat mujarab. Andai kata kita tak tahu nak sebut yang di atas tu, kita boleh bertawassul dengan nama-nama Allah yang indah. Macam ada satu tawassul yang disebut dalam buku, tapi bukan dari Nabi, bukan dari sahabat, daripada seorang yang saleh. Dia minta pada Allah, dia minta yang ni. Tapi mungkin di atas tu dia tak tahu.
Tapi dia bertawasul dengan tawasul yang cukup indah. Pendek tapi indah. Dia menyebut dalam doa dia kata, Ya Allah, kau adalah Tuhan aku. Kau yang menciptakan aku daripada tak ada kepada ada. Tak ada satu rezeki yang aku lalui melainkan dengan pemberianmu, Ya Allah. Aku tidak menguasai diri aku seperti mana engkau menguasai aku, Ya Allah. Dan tidak ada satu makhluk pun menguasai aku seperti engkau menguasai aku. Dan aku sedar, Ya Allah, tentang kelalaian aku. Apabila aku ditimpa musibah, aku datang kepadamu, Ya Allah. Terkadang bila aku hidup dalam nikmat, aku leka, Ya Allah. Namun engkau adalah Tuhanku yang maha pemurah. Kasihanilah kepada hamba yang datang kepadamu, yang ditimpa dalam hidup ini dengan musibah demi musibah. Kasihanilah kepada hamba ini, Ya Allah. Yang hamba ini tak dapat melihat betapa musibah itu adalah nikmat daripadamu. Hamba ini datang mengadu padamu, menyatakan musibah demi musibah. Sebenarnya kesemuanya adalah nikmat daripada-Mu kepada aku, Ya Allah. Untuk membawa aku balik padamu. Bukakanlah hati aku, Ya Allah. Angkatkanlah kesusahan aku, Ya Allah. Maka dia minta 4 perkara tadi. Kau jadikanlah Quran itu, Ya Allah, penyejuk hati aku, rabih hati aku. Dan kau jadikanlah Quran itu cahaya dalam dada aku. Dan kau hilangkanlah segala duka aku dengan Quran. Dan kau lenyapkanlah segala kebimbangan hati aku, Ya Allah. Maka walaupun dia membuat suatu tawasul yang sendiri, kerana mungkin dia tak tahu yang ni, tapi itu dianggap tawasul. Kerana dalam bab doa, dia luas. Dia ruang dibenarkan kita bertawasul itu begitu luas. Tapi hakikat ni kita minta yang ni. Kita minta 4 perkara ni. Kalau kita boleh susun daripada atas itu baik. Tapi kalau kita tak tahu nak susun daripada atas, kita ingat yang 4 di bawah tu. Kita boleh susun dengan doa-doa yang lain di depan. Kita minta supaya Allah jadikan dalam hidup kita ini anta ja'alal Qur'ana rabi'a qalbi wa nura sadri wa jala'a huzni wa zahaba hammi. Kalau ini bertapak dalam hati kita, ikhwan, kalaulah masalah kita itu menyebabkan hati kita hilang rabi', hilang penyejuk, kalaulah dada kita ini penuh dengan zulumat, zulm, kegelapan, dan kalaulah kesedihan kita itu tak lenyap, kegelisahan kita sentiasa duduk di depan 2 mata kita, maka langkah dan arah kita kesemuanya habis. Ibadah kita akan rosak, fikiran kita akan rosak, kerja kita tak sempurna, kesemuanya tidak akan sampai kepada hasanah di dunia, maka apatah lagi hasanah sampai akhirat. Maka ini sebesar-besar doa. So, bila kita rasa sedih, kita baca doa ni. Kita rawat diri kita dengan doa ni. Seorang ulama sedih, kadang-kadang masjid tak boleh mengajak. Semayang boleh, mengajak tak boleh. Ayat mata mursyid turun berlendangan. Baca doa ni. Kita baca doa ni, kita jangan mengadu pada orang sangat. Sebab orang tak boleh buat apa-apa dengan kita. Ada satu perkara penting ingin saya katakan sebelum kita mengambil pedoman daripada mursyid kita. Satu perkara yang ingin saya katakan bahawa, ikhwan, doa, apabila Allah turunkan doa dalam hidup kita ini, Allah telah bekalkan satu jalan nama dia doa. Cara kita bertemu dengan Allah dengan doa. Maka kita jangan tak tahu. Terdapat riwayat yang dhaif dan terdapat aqwal para ulama, perkataan-perkataan para ulama tentang ad-du'a silahul mu'min. Doa dia adalah silah, senjata mukmin. Doa sehingga disebut diambil kalimah ini dijadikan nama kitab. Doa adalah silah mukmin, senjata mukmin. Maka bila kata senjata, dia ada 2 perkara yang Imam Ibn Qayyim sebut dalam Adab wa Dawa. Satu, tuan yang bermain senjata. Kedua, senjata. Kalau senjata tu bagus, elok,
Memang dia senjata sungguh. Dia memang tajam. Tapi orang yang main tu tak pandai, maka senjata tak berguna. Tapi kalau pemain tu pandai, handalan dia memang panglima. Tapi senjata pula tumpul, maka juga tak berguna. Manfaat dia kurang. Maka apa yang patut berlaku, Ibn Qayyim kata, ialah antara handalan orang bermain senjata dengan ketajaman senjata itu kena bergabung. Bila senjata itu duduk di tangan pahlawan yang betul dan dia tajam, maka barulah kita nampak musuh tak berani menghampiri dia. Ibn Qayyim buat contoh itu pada menyatakan bahawa musibah dalam hidup dia ibarat musuh. Doa dengan kita, iman kita adalah pahlawan dan senjata. Kalau kita pegang senjata bernama doa, kita mukmin, kita pegang senjata doa, musibah mai sebesar mana dia tak boleh bagi mudarat pada kita. Kerana kita ada silah. Tapi mungkin kita ada silah tapi kita bukan orang yang handal. Dan mungkin kita orang yang handal tapi silah senjata kita pula tak tajam. Kerana itu musuh bila dia serang kita, kita kena teruk. Senjata kita mungkin kuat. Doa itu tak dinafikan. Tapi kita ada hati yang lemah. Kita bukan hati pahlawan. Kita bukan hati orang yang bertarung. Kita hati yang lemah. Bila kita tengok musibah, bila kita tengok musuh datang, kita dandan dah kata dah, oh Allah beratnya. Maka senjata sebesar mana pun tidak berguna. Maka bila kita guna senjata ini, kita perbaiki diri kita dan kita asah senjata ini, maka ia akan tewasnya ialah musuh kita. Musibah sebesar mana pun, Ibn Qayyim kata dalam kitab dia, Ada' wa Dawa'. Ini permulaan tulisan dia. Awal-awal disebut lagi benda ni. Musibah tak boleh buat kita jatuh ke belakang. Kerana senjata kita, hak nama doa itu bertahan. Jadi seorang mukmin kalau dia susah macam mana pun, dengan hidup ke, dengan kematian ke, kesedihan ke, dengan penyakit ke, dengan ekonomi ke, dengan apa sekalipun, fitnah dan kata orang, dia balik kepada senjata yang dia ada. Maka segala musibah itu tak boleh mudarat hati dia. Maka dia minta kepada Allah yang ni, Anta ja'alal Qur'ana rabi'a qalbi wa nura sadri wa jala'a huzni wa zahaba hammi. Dia minta sungguh-sungguh pada Allah, maka hati dia akan hilang daripada kesedihan, kerisauan. Tidak hari ini, besok. Ada yang menyebut pada kita, tak payah tunggu besok. Kalau kita baca doa ni lepas zuhur, kita akan lihat sebelum maghrib hasil dia. Kalau kita baca doa ni lepas maghrib, kita akan tengok sebelum isyak, sebelum subuh hasil dia. Kerana senjata yang tajam. Bila kita tikam musuh, tak payah tunggu besok musuh jadi apa. Dia akan rebah dan kita nampak dah betapa hebatnya senjata kita. Kita tikam sahaja, dia kena, dia rebah. Kenapa nak tunggu besok? Depan mata dah nampak. Tapi kalau kita pakai doa kita, minta pada Allah, kita tak nampak hasil, maka asahlah lagi senjata itu. Dan bagilah senjata itu menjadi suatu senjata yang cekap handal di tangan kita. Kita boleh main dia macam mana sekalipun. Maka kerana itu jangan bimbang ikhwan. Apa kesedihan dalam dunia, rawatlah dengan senjata yang bernama doa. Khususnya kita ambil doa ini daripada Abdullah bin Mas'ud, riwayat Imam Ahmad, hadis ini hadis yang sahih. Kalau kita nak lihat, kita boleh tengok dalam Hisnul Muslim ada, ataupun dalam syarah macam buku kita duk pakai ni, syarah Hisnul Muslim pun ada. Kita boleh tengok doa ini dan kita cuba hayati makna dia, supaya Allah memberi kepada kita ketenangan, nur kepada hati kita dengan Quran. Allah bagi rabi' qalbi hati kita, jala'a huzni dan zahaba hammi. InsyaAllah ikhwan, kita ambil tausiah daripada Ustaz Arina Saad. Apakah yang boleh kita rancakkan lagi, bagaimana kita nak merawat sunnah menjadi perawat kepada kita. Falyatafaddal ma'jura. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakiha anta khairan man zakkaha anta waliyuha wa mawlaha.
Alhamdulillah, pertama kita syukur kepada Allah. Dengan limpah kurnianya kita dapat bersama lagi setelah berapa lama kita cuti, Alhamdulillah. Dan kita syukur kepada Allah Ta'ala berkat doa para asatizah kita, sahabat-sahabat kita. Al-Fadhil Tuan Guru kita dah mula ceria, walaupun tak ceria macam selalu, tapi dah nampak tanda-tanda ceria di muka dah. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Jadi baru ni Al-Fadhil cuti panjang, lepas ni cuti semua dibekukan lah. Alhamdulillah, antum tengok dalam hadis riwayat Imam Ahmad ni kan, Abdullah bin Mas'ud. Daripada awal-awal, wallah Allah lebih mengetahui, awal-awal ni Allah Ta'ala melalui lidah kekasih dia Muhammad sallallahu alaihi wasallam memulakan doa ni dengan satu perkara yang nak kita faham sebagai hamba, bahawa apa-apa pun yang kita nak semuanya tergantung pada Allah Ta'ala. Dan Allah Ta'ala ajak kita bagaimana bertawassul dengan dia dengan nama-nama dia. Dan memang antum betul lah, kita selalu belajar tentang buat tawassul ni. Di antara dia adalah bertawassul dengan nama Tuhan ni. Betul lah antum. Lillahi asma'ul husna fad'uhu biha. Tengok, Allah ada nama yang baik. Seperti Al-Fadhil kata tadi, ada nama Allah Ta'ala yang kita pun tak tahu. Tu pun Allah Ta'ala suruh kita minta dengan nama yang kita tak tahu. Nama yang kita tahu pun tu ada 99 nama. Yang para ulama kata, seperti Ajar Sekarang ni sebut dalam kitab At-Tabari 9 jilid, baru dapat 86 ya. Ada lagi 13 tak dapat. Jadi yang ada di Malaysia ni semua, dia kata kalau boleh para ulama salah kata apa, mau berturun lah. Pasti tak sampai 99. Kita dah sampai 99 dah. Para ulama cari tak sampai lagi. Tu pun kita tak dapat nak hafal lagi. Tak dapat nak hafal lagi. Walaupun ada jaminan kata siapa hafal dapat masuk syurga. Tu pun kita boleh kira. Saya ingat 15 pun tak sampai. 15 tak sampai. Kalau dah hafal pun tak tahu nak guna cara macam mana. Tak tahu. Al-Wadud tu apa, Al-Wahhab tu apa. Nak minta rezeki, minta guna nama lain. Nak minta keselamatan, guna nama lain. Macam ni kita kata apa? Kita nak Allah Ta'ala bagi kat kita. Macam tadi kan, Al-Fadhil kata pertama penyejuk hati kan. Tentulah kita kena guna nama Allah Al-Fattah, Ya Fattah, yang membuka. Kita nak Allah buka hati kita, supaya hati kita boleh jadi penyejuk. Quran ni boleh jadi penyejuk hati kita tu. Macam mana kita fikir tu, macam mana umat hari ni Quran tu boleh jadi penyejuk hati dia, sedangkan Quran pun dia tak boleh baca. Antum berkata, yang tu kita tak boleh fikir tu. Bila kita dengar hadis-hadis macam ni, kita jadi terfikir antum. Macam mana umat-umat yang mana Quran pun tak boleh baca. Macam mana Quran tu nak jadi penyejuk hati dia? Dia tak tahu tu. Berapa banyak hari ni umat Nabi SAW yang tak boleh baca Quran. Banyak tu. Banyak, dan masih lagi ada yang tak boleh baca tapi tak mau belajar. Pun ada tu. Ada. Satu, mungkin dia tak tahu kepentingan Quran ni. Sedangkan Quran ni adalah perkara yang akan ditanya di dalam kubur. Akan ditanya dalam kubur. Jadi buat Quran ni kita kena pastikan anak kita satu pun tak boleh baca Quran. Jangan ada keluarga kita, anak kita, isteri kita yang tak boleh baca Quran. Jangan. Sebab tu surah Al-Furqan ayat 30 awal-awal Nabi dah bagi tahu dah. Nabi dah kata, wa qala rasul ya rabbi inna qaumi ittaqada hadzal Qur'ana mahjura. Nabi mengadu pada Allah Ta'ala tentang perangnya umat. Walaupun ketika tu Nabi mengadu tentang kaum musyrikin, yang mana bila Nabi baca Quran, dia pun suka buat bising. Dia pun buat ingat-ingat, dia pun tak mau dengar Quran. Nabi mengadu sikap orang musyrikin, bukan mengadu tentang para sahabat. Para sahabat sami'na wa ata'na. Memang betul-betul Quran tu jadi penyejuk hati dia. Betul-betul Quran tu jadi apa? Cahaya pada hati mereka. Betul tu antum. Tengok. Dan Quran juga menjadi apa? Penghilang kesedihan mereka. Oh, dahsyat tu. Dahsyat.
para sahabat Nabi ni antum dengan Quran ni, kita tak payah sembang lah antum. Kita tak payah cerita lah antum. Dia pun hanya tunggu saja apa yang Nabi nak cakap. Apa yang Nabi nak cakap. Bukan kata Quran, hadis pun macam tu antum. Sampai sahabat Ubay bin Ka'ab kata, dia dengar. Dia kata dia dengar, dia duk bawa unta dia. Dia duk bawa unta naubat. Naubat ni unta yang disedekahkan. Dia nak bawa pergi kandang. Dia sambil lalu tu dia dengar Nabi SAW sebut, siapa yang ambil wuduk, solat 2 rakaat, dengan khusyuk, tawaduk, diampun dosa dia. Dia kata, subhanallah, besarnya perkara ni. Anda tengok, besarnya janji Tuhan ni. Janji Tuhan apa? Syurga tu. Tiba-tiba dia dengar ada orang kata, yang tu, tentu hang dengar, anda kata besar. Ni sebelum ni ada lagi besar Nabi sebut. Ada orang beritahu kat dia. Dia dengar. Yang tu memang dah besar. Tu dia rasa kagum dah tu. Dia rasa kagum. Dia rasa kagum. Dengan ambil wuduk, dengan solat, tawaduk, khusyuk, dapat syurga. Bagi sahabat benda tu besar. Benda tu besar tu. Tapi ada orang kata kat dia, tahu tak? Ada lagi besar Nabi cakap sebelum tu. Tengok-tengok Umar Khattab dia tu. Tengok. Umar kata Nabi SAW bersabda sebelum ni. Nabi kata siapa ambil wuduk, belum solat, dia baca doa kan, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan rasulullah kan, dibuka 8 pintu surga. Lagi dahsyat. Belum solat ambil wuduk. Tengok, depa sentiasa teruja tu dengan Quran dan hadis. Sebab tu depa dapat benda ni. Sebab tu depa dapat Quran tu jadi apa? Penyejuk hati depa. Walaupun Nabi sedang cakap pada kaum musyrikin tentang menjadikan Quran ni sebagai satu mahjura, benda yang senda gurau, tak ada nilai. Ketika tu kaum musyrikin tau. Hari ni kita risau untuk berapa banyak orang-orang Islam, umat Nabi SAW yang buat benda ni. Buat benda ni. Sedangkan benda ni diulang berkali-kali. Sampai hadis yang banyak kata, taraktu fikum amraini. Ya? Tamat satum fihima lan tazilu abada. Apa dia? Alkitab wa sunnah. Aku tinggal berdua benda, Quran, sunnah. Antum Quran ni diulang berkali-kali tentang apa? Tentang pentingnya Al-Quran ni bagi umat Islam. Bagi umat Islam. Sebab tu bila Umar radhiyallahu pegang kitab Taurat, Nabi kata kita bukan zaman Taurat, kita zaman Quran. Tengok. Diulang berkali-kali tentang kepentingan Quran. Boleh beri contoh tak? Boleh. Kita beli kereta. Kereta Myvi. Dia ada buku panduan. Takkan nak pergi baca buku Honda? Kalau pergi baca buku Honda, jadi apa? Tak sama. Tak sama. Masalah. Masalah lah. Myvi mesti dibaca buku Myvi. Hari ni kereta Honda punya buku kita boleh baca, Myvi memang tak boleh baca. Ada faedah kah? Ada faedah kah? Kita Myvi. Kita pergi hafal semua kereta Honda, Suzuki, semua kita pergi hafal. Semua kita tolong dia mata, tapi Myvi kita tak tahu. Ada faedah kah? Hari ni kita boleh baca majalah, kita boleh baca paper orang putih, kita boleh baca paper Hindu, kita boleh baca semua paper, Quran tak boleh baca. Allah. Yang betul-betul Allah Ta'ala suruh kita fokus ni apa? Apa dia? Sampai mai satu peringkat orang tak panggil berita harian. Berita harian. Bisa dengar? Bisa dengar, ha? Yalah. Kena belajar banyak. Bukan berita harian. Dulu ada berita Harian. Hari ni tak. Berita hairan. Kes asyik bertambah. Ya, hairan. Berita jadi hairan. Kita jadi hairan. Lagi banyak ambil. Dua lagi kes banyak. Hairan. Bukan harian dah. Jadi hairan dah. Ya betul berita ni. Tengok. Orang dah mula ragu-ragu. Tak apalah itu paper. Kalau dengan Quran ragu-ragu macam mana? Kalau Quran ni tak ragu-ragu bolehkah? Macam mana Quran tu nak jadi apa? Penyejuk hati. Jadi anda fikir tengok. Macam mana dia nak jadi cahaya dalam hati? Nur fil qalbi. Nur. Bukan dia. Dia ada beza. Nur ni cahaya hidayah lembut. Kalau matahari,
As-samsu diya. Ziya ni cahaya juga tapi panas. Cahaya juga tapi panas. Jadi nur ni, Quran ni cahaya apa? Hidayah. Lembut. Baca Quran ni betul-betul dia jadi lembut. Tengah duk marah sahabat, orang marah dibaca Al-Quran. Pun terus marah. Selesai masalah. Kita duk marah baca Quran lagi marah. Lagi panas. Lagi panas. Lagi panas. Antum ayat macam mana pun dia tak boleh. Dia lagi panas. Tengok. Tu saya lah. Bukan Al-Fadhil. Al-Fadhil tak baca apa pun. Dia nampak nur dah. Relax lah. Dia. Macam Ustaz Samsul. Allah. Saya tak mau kata apa lah. Tanya Linda buat apa? Baca Quran. Oh, tengok mana baca Quran? Baca Quran ni. Baca surah Kahfi tak habis-habis sampai ni. Dahsyat. Ahlul Quran. Tengok. Cuma antum fikir. Yang tu orang yang Nabi kata apa? Dia doa, dia baca Quran, dia minta. Bagaimana orang yang ajak Quran? Alamak. Orang ajak Quran. Ke mana kelebihan dia? Tengok tu sampai ada satu kitab tu yang At-Tibyan. So jaga para-para Qur'an. Oh dahsyat tu. Nawawi tulis dia satu bab. Tulis satu bab tu. Oh, kita kena jagalah orang-orang yang guru-guru Quran ni. Kan daripada ajar Quran dengan kita. Supaya apa? Supaya hati kita jadi sejuk. Dia pun tak ajak kita Quran, kita sejuk je lah. Duk panas dalam belajar duk panas. Tak ingat juga. Ingat juga tu kadang-kadang, bukan selalu. Kadang-kadang. Macam tu lah kita antum. Kadang-kadang kita, Quran ni dia jadi kita punya penyejuk hati. Dia jadi cahaya dalam hati. Kadang-kadang benda tu dia tak boleh lama. Dia tak boleh nak lama. Dia tak boleh nak istiqamah. Dia ada sajalah benda-benda yang akan buat kita jadi, dia tak jadi penyejuk hati dah. Dia tak ada cahaya dalam hati dah. Kadang-kadang biar suasana tu kan. Suasana tu menyebabkan kita dah lupa dah. Dah lupa dah tentang apa? Tentang bagaimana berinteraksi dengan Quran. Para sahabat Nabi ni semua tu kita tengok memang mereka ni satu generasi yang kita kata yang menjadi model yang terbaik lah. Sebab tu Nabi kata khairan nas qurni. Semua lagi sebab zaman aku lah. Sebab apa tu? Sebab Nabi sendiri pun apabila ditanya pada Aisyah tentang Nabi, Nabi kata, Aisyah kata apa? Tak tahu lah. Nabi ni adalah Quran yang berjalan. Itu dia. Dahsyat tu. Macam mana isteri Nabi boleh berkeluar keadaan tu? Fikir tu. Boleh fikir tak? Nabi ni adalah Quran yang bergerak. Kita kalau tanya bini kita macam mana kita, dia kata Quran juga tapi tutup. Tapi mana? Kalau buka dah lingkup, tutup. Tak boleh di atas. Beza lah tu. Jadi kita nak pergi ke arah tu. Dan Allah Ta'ala ajak kat kita supaya kita ni jangan lupa guna doa ni. Minta kepada dia supaya benda tu kita dapat. Supaya benda tu kita dapat. InsyaAllah antum kita dengar kembali mutiara-mutiara kata daripada Al-Fadhil Tuan Guru kita, Ustaz Ali Hassan. Dan tak cakap apa pun kita dah nampak dah. Nur tu ada. Jadi kita serahkan kepada Al-Fadhil Ustaz. Soalan belum ada lagi tak? Tak ada lagi. InsyaAllah. Tak tahu saya tak bergerak tu. Ada soalan? Tak ada. Tak ada. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Itulah ikhwan, Ustaz Nani Allah bagi kelebihan pandai ibrah. Allah Ustaz Nan pandai ibrah. Ibrah tu banyak. Ustaz Nan ada ibrah. Fa'tabiru ya ulil absar, ya ulil albab. Orang yang ulul albab dan ulul absar. Ustaz Nan ada kelebihan macam tu. Contoh-contoh Ustaz Nan bagi tu dia memang menangkap. Dia memang bahasa Penang kata apa dia? Bismillah. Dia serak tu. Dengar contoh Ustaz Nan tu. Kalau dia memang orang Penang lah kan. Duk makan kas-kas. Duk makan nasi kandak dia memang menyerap. Alhamdulillah. Saya perkataan yang Ustaz Nan sebut awal tadi tu, dia berbekas pada fikiran saya, iaitu Ustaz Nan kata tadi awal-awal komen tadi tentang penjagaan iman.
Penjagaan iman. Imam Ibn Qayyim, dia cerita satu cerita yang kecil dalam Adab wa Dawa. Cerita seorang Tok Bilal. Siapa ada Adab wa Dawa, berbalik dia tengok. Dia cerita satu kecil, cerita kecil. Fitnah hidup. Seorang Bilal yang azan berkumandang. Satu hari, Imam Ibn Qayyim nak cerita bagaimana kekuatan lonjakan mabuknya cinta. Dia boleh buat kita hilang segala-gala. Di bawah tajuk tu, Imam Ibn Qayyim cerita satu Tok Bilal. Dia Bilal azan 5 waktu. Satu hari, dia terlihat seorang perempuan yang cantik. Dan dia berkenan. Dia berkenan. Dan dia beritahu pada perempuan ni, aku suka kat hang. Dia Bilal. Perempuan ni kata kepada Tok Bilal ni. Perempuan ni kata, sebenarnya aku ni bukan orang Islam. Aku ni agama Kristian. Aku agama Nasara. Kalau hang mau pada aku, kalau hang nak sungguh pada aku, maka hang kena datang pada agama aku lah. Hang kena tinggal apa? Islam lah. Imam Ibn Qayyim nak cerita bagaimana gelora asmara tu punya apa? Lonjakan tu dahsyat. Maka Tok Bilal ni, dia muazzin ni, dia tukar agama. Dia kahwin dengan perempuan tu. Dia kahwin. Cerita dia pendek. Dia kahwin. Bila dia kahwin, Ibn Qayyim cerita, bumbung rumah perempuan tu bocor lah kot. Dia naik atas. Dia nak repair bumbung. Dia jatuh, dia mati. Imam Ibn Qayyim kata dia mati di luar daripada agama yang dia duk azan tu. Cerita berhenti dekat tu je, pendek. Cerita tu berhenti dekat tu je dalam Adab wa Dawa. Bagaimana satu orang hidup dengan iman, dengan hidup dengan lafaz Allah, dengan kalimah Allah, tiba-tiba masuk satu ujian besar dalam hidup dia, dia terleka seketika dan akhirnya dia tinggal iman, dia pergi layan nafsu dia dan akhirnya dia terkena satu musibah dan dia mati. Masa dia mati itu, dia dapat semua. Dia pernah jadi Muslim, dia pernah jadi muazzin dan dia dapat layan gelora cinta dia yang begitu, tetapi dia tak istiqamah di atas Islam. Dia mati di atas bukan Islam. Ibn Qayyim kata, apa sebenarnya yang dia dapat? Sebab bila dengan dia mati, siapa nak bercinta dengan mayat? Apa panggil? Dead body. Siapa nak bercinta dengan? Kalau perempuan tu sayang, perempuan tu nak bercinta kah dengan jasad dia? Orang akan buang dalam tanah. Masa tu dia dapat apa? Inilah suatu benda, ikhwan, yang menjadi Ustaz nak sebut awal tadi itu. Saya tertarik dengan benda itu. Bahawa kenapa kita disuruh berilmu? Kerana ilmu ni, ikhwan, dia nak lawan kebodohan. Supaya dengan ilmu kita boleh melihat di mana bahayanya bodoh ni. Bodoh ibarat kegelapan, ilmu ibarat cahaya. Selama mana gelap, kita duduk apa kita kata, duduk meneka langkah kita ni betul ke tak betul. Duduk meraba. Tapi bila datang cahaya, kata cahaya, dandan kita nampak. Parik tak mana, lubang tak mana. Dandan kita kata, ya Allah, Alhamdulillah, baik aku tak langkah. Tapi yang dalam gelap tadi itu, kita jenuh duduk meneka. Maka kerana itu kita perlu cahaya yang bernama ilmu untuk melihat berbahayanya duduk dalam gelap yang dinamakan kebodohan itu, ikhwan. Kerana kebodohan sunnah lah. Kita bodoh tentang sunnah lah. Kita duk anggap bid'ah itu tak berbahaya. Sedangkan iyyakum wal bid'ah. Iyyakum. Diguna perkataan itu. Iyyakum. Berhati-hati kamu dengan urusan bid'ah ni. Kerana dia adalah syarral umur. Seburuk-buruk urusan. Macam mana riwayat sebut dia paling buruk, kita boleh nampak dia paling baik. Pasal itu diperlukan nur dalam ilmu. Ilmu diperlukan. Diperlukan sunnah untuk merawat diri kita. Kenapa, ikhwan? Kerana musuh kita tadi ni. Hak nama syaitan, hak nama hawa nafsu,
hak nama fitnah dalam dunia, hak tadi macam contoh Ibn Qayyim sebut tadi, seorang wanita telah menyebabkan ujian besar berlaku kepada seorang muazzin. Di mana langkah-langkah dia? Di mana yang berbahaya takat mana? Tak berbahaya takat mana? Diperlukan ilmu untuk mengawal diri. Bila kita boleh kawal diri kita, kita tahu manfaat ilmu dan agama, kita boleh tahu dari mana jalankah syaitan dia guna. Syaitan dia guna nafsu kita untuk memudaratkan diri kita sendiri. Andai kata itu semua kita tak ada, ikhwan, subhanallah, kita tidak ada, kita kata pagar, gate untuk menahan benteng yang bernama iman. Sebab iman kita macam rumah, buat rumah tepi pantai, ombak. Berapa lama kalau ombak tu biasa tak apa. Kalau main musim dia, kalau rumah kita tak kukuh, duduk pula tempat berbahaya, maka penjagaan iman itu penting. Pasal itu penjagaan kepada hadis tadi, anta ja'alal Quran rabi'a qalbi, penjagaan hati. Supaya dia menjadi dia menjadi nur sadri, nura sadri, cahaya hati. Supaya dia menjadi suatu jala huzni, dia melenyapkan segala kita punya sedih kita. Dan wazahaba hammi, dia menghilangkan segala kita punya kegelisahan, ikhwan. Karena itu, ikhwan, gelisah kita tak ada iman, itu paling gelisah. Itu saya teringat perkataan Syekh Abdul Rahman As-Sa'di. Dia menyebut satu perkataan yang menarik. Dia kata di antara tanda seorang hamba mendapat taufik daripada Allah. Apa dia? Tanda kata dia mendapat taufik daripada Allah. Semoga Allah merahmati Syekh Abdul Rahman Sa'di dengan ucapan yang cukup bermanfaat. Dia kata di antara tanda seorang hamba mendapat taufik daripada Allah ialah kita boleh tengok tanda tu pada diri sendiri, ialah apabila Allah membuka kesedaran hati kita melihat kepada manfaat iman. Manfaat iman dalam hidup kita, dunia dan akhirat. Kita boleh melihat manfaat iman itu. Ya subhanallah. Iman dengan pembahagian dia. Iman kepada apakah yang boleh meningkatkan iman. Hati kita condong ke arah itu. Nak repair itu. Hati kita nak masuk jalan tu. Kalau ke situlah kita sibuk. Orang yang sibuk nak melihat kedudukan iman dalam diri dia, dia tak ada masa nak ribah orang. Tak ada masa. Dia mana ada masa? Istighal dengan uyubun nas. Sibuk dia dengan keaiban orang. Tak ada masa, ikhwan. Tak ada masa. Sebab apa, ikhwan? Sebab yang selalu Ustaz Nan sebut pada kita tu, selalu Allah ingatkan amanah dia. Ya ayyuhallazina amanu. Wahai orang-orang yang beriman. Allah tak panggil kita dengan nama kita. Allah boleh panggil wahai Arab, wahai Ajam, wahai ahli Mekah, wahai bukan ahli Mekah. Macam Allah pernah panggil ya ahlal kitab. Allah panggil ahlul kitab. Bukan panggil kita. Dia panggil ahlul kitab. Walaupun sebut nama ahlul kitab, tapi perangai di belakang tu Allah umumkan. Walaupun sebut depan itu ahlul kitab, sifat di belakang itu Allah umumkan. Supaya dia menjadi pelajaran. Tapi Allah panggil wahai orang yang beriman. Allah tahu nama kita, bangsa kita, keturunan kita. Tapi yang Allah panggil kitanya ialah iman. Seolah-olah ada suatu makna di situ. Amanah Tuhan nak tengok kita hidup dengan iman, kita tutup mata dengan iman. Macam mana kita nak hidup dengan iman dan macam mana nak tutup mata dengan iman. Itu amanah kita ke diri kita. Tak cukup dekat tu. Ku anfusakum wa ahlikum. Dan amanah kepada anak kita, isteri kita. Cuba bayang kalau suami, dia melihat kepada kepentingan iman dalam hidup dia, macam mana dia nak didik anak dia? Macam mana dia nak bantu anak dia? Macam mana nak dapat, macam Umar Al-Khattab, boleh dapat satu rakyat yang boleh kata, Lau lam yara Umar, faqad yara Rabbu Umar. Kata, mak, kalau Umar tak nampak perbuatan kita campur ayak dalam susu, tapi Rabbul Umar,
faqad yara Rabbu Umar. Melihatlah Tuhan Umar. Kalau Umar tidak bersungguh-sungguh menekankan itu kepada rakyat dia, tak mungkin benda ni lahir secara ajaib. Dia hasil asuhan. Bila kita iman, tanda kata Allah campak taufik pada kita, Allah bagi hati kita nampak apakah manfaat iman dan apakah perkara yang boleh menaikkan iman dalam hati kita. Yang kedua, kata Syekh Abdul Rahman Sa'di, bila Allah bagi yang pertama, automatik Allah bagi yang kedua. Apa dia? Allah akan campakkan dalam hati orang itu kerisauan dia kepada benda-benda yang berbahaya, yang boleh mengurangkan iman atau sampai peringkat boleh melenyapkan iman. Dia cukup takut. Dia cukup takut dan berkira. Perkataan dia, perbuatan dia, dia cukup lokek dengan perkataan dia. Kalau perkataan itu boleh menyebabkan iman dia turun ataupun hilang terus. Oh subhanallah, dia sangat berkira. Dia sangat-sangat berkira. Kalau Allah bagi dua benda pada ni, hidup kita ikhwan sebagai orang-orang Muslim, kalau kita pemimpin, agak-agak macam mana kepimpinan kita? Kalau kita ulama, agak-agak macam mana kedudukan kita? Kalau kita pendakwah, macam mana dakwah kita ikhwan? Dakwah yang dikaitkan dengan iman. Sebab iman tak boleh dikaitkan pada benda-benda khurafat, benda tahyul, benda-benda yang majhul. Iman adalah al-jazmu. Dia satu keyakinan yang kukuh, yang dia duduk di atas muwafaqah an dalil, kesesuaian dia dengan dalil. Dia muafakat dengan yang benar beserta dalil. Dia bukan iman benda yang kosong-kosong. Allah ada kot. Allah mungkin mendengar kot. Kot ni tak ada dalam iman. Dia al-yaqin. Zalikal kitabu la raiba fih. Dia yakin. Dia tak boleh la raiba fih. La ikraha fid din. Qad tabayyana rusydu minal ghayy. Tak perlu paksa orang dalam agama. Kenapa? Qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Kerana tabayyan. Sungguh telah jelas Allah kata. Antara ar-rusyd, petunjuk, dan al-ghayy, kesesatan. Allah bagi penjelasan. Jadi kalau kita nampak tasawuf iman itu yang Abu Bakar. Abu Bakar boleh jadi pemimpin macam Abu Bakar. Umar jadi pemimpin macam mana Umar. Sibuk belah malam. Kata seorang yang terkenal, Abu Hasan Al-Maududi. Dia kata nak cari sejarah mana, dia kata. Sejarah tentang kewujudan manusia secara tulen. Bukan secara khayal, secara tulen, realiti. Secara realiti, dalam mausu'ah, dalam ensiklopedia menuliskan bahawa seorang pemimpin yang sejarah tak boleh nak melorekkan tulisan-tulisan untuk menafikan wujudnya tulisan yang hakiki, seorang pemimpin yang tegas di siang hari, berhadapan seperti harimau dan singa di medan pertempuran, tapi pada waktu malamnya air mata boleh turun memohon rahmat dan ampun Tuhan. Nak cari macam mana manusia ni? Manusia ini, kalau di dalam sejarah yang bukan Islam, dia mungkin suatu tulisan. Tetapi dalam sejarah Islam, dia adalah realiti. Manusia itu bernama Umar Al-Khattab, Abu Bakar As-Siddiq. Yang boleh mengangkat tangan di tengah malam. Yang mereka menyembunyikan munajat mereka pada Tuhan. Tetapi Tuhan menampakkan pada orang. Mereka berusaha, makin mereka sembunyi ketakwaan mereka, ketakutan mereka, cinta mereka pada akhirat, makin Allah zahirkan pada orang. Bukan kata mereka mati, masa mereka hidup lagi Allah zahirkan. Turun ayat berkenaan dengan Umar, turun ayat berkenaan dengan Abu Bakar, keluar hadis pasal Umar, keluar hadis pasal Abu Bakar. Mana nak cari sejarah sebegini punya dahsyat, ikhwan? Kalau orang bertanya, kalau Abu Bakar bertanya pada Rasulullah, ada orang masuk syurga melalui pintu bernama sembahyang, pintu bernama sedekah, pintu bernama puasa. Tapi ada tak satu orang dia masuk syurga, semua pintu welcome pada dia? Nabi kata ada.
Bukan kata Nabi jawab ada, ikhwan. Kata Al-Maududi. Macam mana dunia nak menafikan risalah ini? Nabi jawab sepatah. Nabi kata, wa arju an takuna minhum. Aku harap kaulah seorang daripadanya, wahai Abu Bakar. Lahir Abu Bakar. Hidupnya tak kaya, hidupnya tak miskin, tak melarat, tak terlalu susah, tak terlalu senang. Tapi namanya ada di dinding-dinding syurga. Apa yang ada dalam benak dia, apa yang ada dalam fikiran pemimpin bernama Abu Bakar? Iman dia pada Allah, kata Al-Maududi. Iman dia dahsyat, ikhwan. Sama macam Syekh Abdul Rahman Sa'adi sebut tadi. Perkataan dia sangat jelas. Ayan qusul Islam wa ana hayyun. Adakah Islam ini akan dilihat lemah sedangkan aku masih hidup? Kalau hampa nak bagi tahu kata Islam lemah sedangkan aku masih hidup, kamu tak akan dengar ucapan itu. Aku akan bela Islam bermati-matian. Subhanallah, ikhwan. Tengok Umar Al-Khattab. Dalam hadis Bukhari ada, dalam Bidayah ada. Sampai dia kena tikam, pagi dia kena tikam tu. Bila anak muda tu main ziarah dia, pakai jubah isbal. Labuh sikit daripada mata kaki. Dia tu kena tikam. Sampai Abdullah bin Umar, anak dia kata, dia minum Nabi. Ayak yang buat daripada perahan anggur. Antara jadi arak dengan tak jadi arak lagi. Nabi. Bagi ayah minum. Bagi ayah dia minum. Umar Al-Khattab. Nabi tu keluar balik. Nampak. Keluar balik. Pasal apa? Berlubang dah perut kena tikam. Dia tengok budak muda tu pakai jubah labuh sikit daripada mata kaki. Dia boleh papah. Badan dia angkat nak duduk. Ta'al ya Fatah. Irfa' izarak. Kesini kamu anak muda. Angkat jubah kamu. Lebih menepati sunnah dan lebih membersihkan baju kamu. Kenapa dia nak sebut benda tu, ikhwan? Kenapa nak sebut benda tu? Tak payah fikirlah benda tu, ikhwan. Lebih besar daripada benda tu pun ada. Dah, ikhwan. Bila orang ini pemikiran dia pada iman, dia dah jadi lain dah. Semuanya berkaitan dengan iman, itulah gelombang pemikiran dia. Bila kata iman, ada kena mengena dengan Allah, ada kena mengena dengan Muhammad. Semuanya ada kena mengena dengan Allah, dengan Muhammad. Benda itu ada dalam pemikiran dia. Pandangan mata dia. Setiap gelombang pemikiran dia, tutur kata dia, kerja buat dia, perbuatan dia, tingkah laku dia, arahan dia. Semua dia akan lihat kepada menang di mana. Tapi kalau kita ambil balik, kebalikan mukhalafah dengan iman, maka kita akan tengok apa saja berkaitan dengan iman, orang akan jadi tak suka. Sebab apa? Sebab Syekh Abdul Rahman Sa'adi kata dia tidak mendapat anugerah tu daripada Allah. Dia tak dapat. Cuba tengok satu contoh. Ya, selalu Ustaz Nam bagi contoh orang munafik ni. Satu contoh yang Allah buat dalam Quran. Allah guna perkataan wa iza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Cuba tengok contoh tu. Contoh yang kita cuba nak bayang. Dalam kepala dia ada apa ni? Dalam hati ni ada apa? Kalau dia mesyuarat ni, apa yang dia ada? Kalau politik dia, politik apa? Dikatakan kepada mereka, la tufsidu fil ardi. Janganlah melakukan kerosakan di atas muka bumi. Perkataan dia jelas, kerosakan. Semayang bukan kerosakan. Al-amru bil ma'ruf, nahyu 'anil munkar, itu bukan kerosakan. La tufsidu fil ard. Dia boleh jawab. Qalu. Bukan seorang ni jawab. Geng ni, hati perut macam ni. Apa dia jawab? Innama nahnu muslihun. Innama nahnu muslihun. Yang geng beriman kata la tufsidu, perkataan tufsidu tu dia ubah. Dia kata innama nahnu muslihun. Siapa yang cakap kami buat kerosakan? Yang kami buat ini kebaikan. Subhanallah. Tak dapat kita bayang kebaikan yang ada di dalam ta'arikh kamus fikiran itu apa, ikhwan. Sehingga kan
makin dia memenihkan keburukan demi keburukan, dia kata itu kebaikan. Maka orang beriman tak boleh tahan tengok. Tak boleh tahan tengok. Maka akhirnya orang beriman kata, wa iza qila lahum aminu, jomlah kita beriman pada Allah. Kama amanan nasu, macam mana manusia lain dah beriman dah. Tengok dia jawab apa? Iman, orang beriman, fikiran orang beriman, politik orang beriman, arahan orang beriman, langkah orang beriman, khitah orang beriman. Dia jawab apa? Dia kata, anu'minu kama amana subaha. Adakah kami nak beriman macam orang bodoh beriman? Subhanallah. Antum tak boleh fikir politik mereka, antum tak boleh fikir perkataan yang keluar daripada mulut mereka, tak boleh fikir. Kesemuanya khilaful iman. Kesemuanya khilaful haq wa sunnah. Tak boleh antum fikir. Nilai iman itu tak penting. Kalau nak kata penting, tak berat mana ikhwan. Antara duit dan iman. Duit lebih benefit besar pada mereka. Iman tak penting langsung ikhwan. Kalau inilah suasana mereka. Betul lah kata Syekh Abdul Rahman Sa'di. Allah memang tak bagi pada mereka tanda-tanda taufik. Kata Abu Hasan Al-Maududi tadi. Betul lah dia kata. Kita tak dapat lihat sejarah macam mana Abu Bakar As-Siddiq. Tak boleh fikir sejarah mereka membela iman. Sejarah mereka hidup sebagai pemimpin. Pasal itu Allah tak mengilhamkan kepada kaum muslimin setelah wafat Rasulullah untuk panggil kepada Abu Bakar. Melainkan Allah ilhamkan kepada orang Islam. Panggil Abu Bakar dengan nama Ya Amiral Mu'minin. Dahsyat ikhwan. Allah ilhamkan kepada orang Islam panggil, wahai Amiral Mu'minin, wahai pemimpin kepada orang-orang yang beriman. Rakyat di bawah Abu Bakar itu dipanggil beriman. Abu Bakar dikatakan Amiral Mu'minin. Dia memimpin iman rakyat dia. Allahu Akbar ikhwan. Adakah pemimpin hari ini memimpin iman rakyat? Subhanallah ikhwan. Yang kita pimpin banyak duit rakyat. Kita boleh buat peraturan demi peraturan. Tapi perkataan ni kita duk panggil kepada pemimpin ulung kita. Abu Bakar As-Siddiq, Khalifah Ar-Rashidin, Amiral Mu'minin. Mereka pemimpin yang memimpin iman orang, rakyat mereka. Inilah kepentingan dia ikhwan. Yang saya tertarik dengan ucapan daripada Ustaz Adnan Sa'ad. Maka saya minta Ustaz buat penggulungan. Ada soalan Ustaz. Sebelum tu ada soalan daripada Asrul Iman. Dia kata Ustaz, macam mana nak bagi hati kita lunak semasa berdoa? Sebab lidah saya ni selalu keluh ketika berdoa. Macam mana nak buat? Dia kata. Saya ingat doa ni lebih sinonim dengan Ustaz Nan. Pasal jenis lembut-lembut hati, murah yang mata. Oi, kat saya pula. Wallah alam bisawab, Allah lebih mengetahui. Sahabat Asrul Iman, seperti kita ketahui lah, sebenarnya hati manusia ni dalam hadis Nabi sebut dia boleh jadi keras, dan Quran juga sebut benda yang sama, dan Quran bagi contoh keras dia macam mana tahap dia. Quran bagi contoh kalau ayak dia timpa batu, lama-lama batu tu akan ada lubang lekuk. Tapi hati manusia ni dia boleh jadi lebih keras daripada batu tu. Antum bayang sendiri lah. Apa yang dia buat sampai hati dia jadi keras macam tu. Bukan Allah Ta'ala yang menyebabkan hati dia jadi keras, tak. Tapi dia, perbuatan dia menyebabkan hati dia menjadi keras. Satu. Yang kedua, Asrul Iman kena tahu. Kita ada waktu-waktu yang tertentu yang agama anjurkan supaya kita berdoa ketika tu. Seperti 1/3 malam. Lebih kurang 4:30 pagi kan. Waktu tu adalah waktu yang paling sesuai kita bermunajat pada Tuhan. Dengan suasana dia, dengan diri kita ni. Masa tu macam-macam fikiran kita akan datang. Dan di situ ketika tu, kalau kita bersungguh-sungguh, kalau kita istiqamah dengan kita duduk sembahyang malam ni, hati kita boleh jadi lembut. Hati kita boleh jadi lembut dan lidah kita tak akan keluh dah.
Kadang-kadang kenapa lidah kita jadi keluh? Sebab satu, kita tak buat preparation kan, persediaan untuk, kita pun tak tahu nak minta apa. Tiba-tiba kita nak doa macam tu saja, tak boleh. Dan kita berapa kali sebut, doa ni dia ada dua. Satu doa kemahuan, satu doa keperluan. Kalau doa kemahuan ni memanglah kita diminta, bukanlah kita mau pun, tapi sekadar minta lah. Tapi kalau keperluan, itulah yang akan menyebabkan hati kita akan tersentuh. Dan juga lidah kita tak akan jadi keluar. Sebab apa? Sebab kita tahu kita nak minta apa. Macam mana nak keluar? Contohlah anak kita sakit. Jangan ketika kita doa pada Allah nak minta anak kita sembuh, lidah kita nak keluar. Bermakna persiapan sebelum doa tu penting. Sebab doa ni satu benda yang besar, dia ibadah. Doa wal ibadah. Jadi ibadah, bila kata ibadah, tentulah dia ada persediaan untuk buat ibadat tu. Sampai kalau tak ada ayat, boleh tak tayammum sebab dia ibadah. Tiba-tiba doa ni nak kata ibadah, takkan kita tak ada persediaan kot. Sebab tu bila hujan tak turun, apa yang Nabi ajar? Persediaan untuk minta hujan. Apa Nabi kata? Kena istighfar. Kena minta semua penduduk tu istighfar. Kena pakai baju-baju yang bukan lama, bukan koyak, tapi nampak keperluan. Kenapa ada hadis-hadis macam ni? Sebab persediaan tu penting. Persediaan tu penting. Jangan ingat nak minta pada Tuhan ni tanpa persediaan boleh minta dah. Sekarang-kadang buat persediaan tu. Buat persediaan, cari masa yang sesuai. Kalimah-kalimah apa yang akan menyebabkan doa kita dikabul. Semua ada Nabi ajar. Sebab tu kita kata sunnah Nabi ni sangat besar. Sunnah Nabi ni sangat besar. Kerana sunnah Nabi ni lah banyak masalah kita selesai. Banyak masalah kita selesai. Kerana sunnah Nabi ni lah doa kita dikabulkan. Kalau tidak, macam mana kita nak doa, nak minta sedangkan kita tak kenal Tuhan dan kita tak tahu apa yang Allah nak supaya doa kita dikabulkan. Kita tak tahu. Satu. Dua, sebelum kita doa tu, kita punya keimanan, ketakwaan tu, kita kena, kita kata sentiasa perbarui lah. Sentiasa Ustaz cakap tentang iman kan. Kadang-kadang pemimpin kita ni dia bukan tidak ada iman. Kadang-kadang dia ada iman ketika belum jadi pemimpin. Dia boleh jadi pemimpin. Dia cakap agama, dia cakap hadis, dia cakap Quran, dia mengajak sana, mengajak sini. Bila dia diberi kuasa, Allah Ta'ala pilih dia, maka dia tak ada masa dah nak baca Quran, nak ajak Quran, nak ajak hadis. Dia banyak cakap tentang politik. Kalau dia dilantik jadi menteri alam sekitar, dia cakap pasal alam sekitar. Dan dia tak kaitkan dengan Quran dan hadis. Dia ada iman. Tapi iman kita ni, para ulama kita kata, iman ahli sunnah wal jamaah ni ada akidah apa? Iman ni dia akan naik, dia akan turun. Bukan kita tak ada iman. Bukan tak ada iman. Tapi kadang-kadang bila tak dibajai, dia jadi lemah. Bolehkah bagi contoh? Boleh. Sebelum saya jawab soalan kedua. Saya bagi contoh mudah. Tentang kenapa pentingnya perbarui iman. Okay. Sekarang contohlah mudah. Sekarang kalau kita pergi supermarket, ada beras. Ada tak? Ada. Kita pergi kedai runcit. Ada beras tak? Jadi beras ada di mana-mana. Beras ada di mana-mana. Cuma Tuhan saja tak ada di mana-mana. Itu kena tahu juga. Apabila petani, dia memikirkan kata beras dah ada banyak, kita tak perlu tanam dalam padi. Semua kedai ada beras, tanam padi buat apa lagi? Kita tukar tanaman tembakau. Ataupun tukar tanaman teh. Agak-agak lama-lama, habislah beras tu. Ada lagi tak beras? Habislah. Begitulah iman. Jangan iman kita, ingat iman kita ni boleh duduk pada tahap tertentu saja. Sedangkan akidah ahli sunnah, iman ni dia akan kurang dengan maksiat, dia akan tambah dengan ibadah. Sebab tu kena perbarui iman. Kalau kita tak perbarui iman, asal kita ada iman, tapi kita tak duduk majlis ilmu, kita tak dengar tentang apa Nabi pesan, apa Quran pesan, agak-agak iman kita tu boleh adakah? Bila iman kita kurang, hubungan kita dengan Tuhan pun kurang. Sebab tu bila orang datang kepada Umar cerita tentang hujan tak turun, Umar kata apa? Binalah hubungan dengan Tuhan. Binalah hubungan dengan Tuhan.
Sebab tu kalau doa kita nak doa, kita pasti hubungan kita dengan Tuhan ni kena kuat. Kita kena kuat. Selalunya antum, bila hubungan kita dengan Tuhan ni akan kuat? Bila kita kena masalah. Kena masalah. Masalah kritikal. Masa tu barulah ambil wuduk. Belum semayang menangis lah. Belum dapat jawatan apa pun. Masa tu lah tawaduk. Dapat jawatan tu. Tak panggil wuduk pun tak lain. Tayamum. Mesyuarat. Contoh. Ni bukan di negara kita. Ni negara luar. Jadi pergi kepada asul iman. Kita kata satu, kena ada persiapan sebelum berdoa. Dua, kena tahu apa yang kita nak minta. Apa yang kita nak minta. Dengan cara macam tu, insya-Allah sahabat asul iman, apa yang asul iman minta, kalau persediaan dah rapi, kena tempat, masa dan dengan kehendak Tuhan, pasti akan dikabulkan insya-Allah. Kemudian saya nak kembali pergi pada soalan yang kedua kepada Ustaz Alim daripada Ummul Nazir. Dia kata, Ustaz, sekarang ni Asy'ariyah dengan Salafi ni makin terkini, makin saling salah menyala. Saya pun keliru dah. Yang betul-betul ciri-ciri Ahlussunnah ni apa? Apa dia ciri-ciri Ahlussunnah ni? Minta Ustaz Alim tolong bagi penjelasan atau pencerahan sikit, insya-Allah. Wallahu ta'ala alam. Allah Ta'ala maha mengetahui. Kepada sahabat Ummul Nazirah yang bertanya. Ini soalan yang menarik. Soalan ni saya suka. Pasal soalan ni tanya, apakah ciri-ciri Ahlussunnah? Ini yang bagus. Merujuk kepada perkataan Imam Ahmad. Imam Ahmad menyebut tidak dinamakan sunnah melainkan kerana namanya sunnah. Dia tidak ada idhafah, dia tidak ada penyandaran kepadanya lain. Seperti akidah Mu'tazilah, Mu'tazili disandar pada Mu'tazilah. Ja'fariyah. Asy'ariyah, Maturidiyah. Tidak. As-sunnah dia tak memerlukan nama orang kedua. Kita tak dipanggil akidah Abu Bakariyah. Dah. Uthmaniyah. Tidak. Sebegitu besarlah perkembangan Islam, maka Quran terkenal dengan nama dia Quran dan Sunnah. Dan bila sebut as-sunnah, seperti Imam Malik menyebut, sunnah tak ada. Nak gabung apa? Mereka sunnah Muhammad salawatullah wassalamuhu alaihi. Dan sunnah Muhammad, kata Imam Malik, seperti bahtera Nuh alaihi salam. Siapa yang masuk dalamnya, dia selamat. Siapa yang keluar daripadanya, dia tak akan selamat. Kerana gelombang banjir, fitnah yang ada di luar bahtera sunnah ini sangat banyak. Jadi macam mana kita nak tahu itu di atas sunnah ataupun tidak? Sunnah itu akan bagi tahu pada kita. Kalau orang boleh bercakap, 1000 bercakap, tapi satu benda kepada sunnah pun dia tak boleh nak sandar, maka itu bukan sunnah. Kita tidak ambil iktibar. Ceritalah akidah sehalus mana pun, sedetail mana pun, tapi sedetail dan sehalus itu tidak bersumber daripada as-sunnah yang sahihah, as-sabitah, maka tak diambil kisah. Itu tak patut jadi akidah kita. Lepas itu bicara tentang Allah, mestilah Allah sendiri berbicara tentang dirinya. Sifat Allah adalah sifatnya Allah mensifatkan dirinya. Nama Allah menamakan dirinya. Bila Allah bercakap di atas kalamnya yang azim, Rasul bercakap di atas sunnahnya mutahharah, barulah itu menjadi inti perbincangan kita. Tidak ada. Kerana itu walaupun orang tak bersetuju dengan kita, itu orang punya pasal, kita tetap menyatakan akidah yang Quran sebut, Ar-Rahmanu ala arsy istawa. Kita mensifatkan Allah seperti mana Allah mensifatkan dirinya sendiri. Kita tidak ibtalu sifat, menafikan sifat Allah, menolak, mengubah, takwil, tidak. Kita tidak ambil kepahaman itu. Mentakwil, merubah, cuba mengandaikan, dan akhirnya kata Imam Abu Hanifah, akhirnya berlaku ibtalu sifat, membatalkan sifat Tuhan. Kita tidak pernah mengambil ajaran daripada Mu'tazilah untuk masuk dalam akidah Ahlussunnah, tidak. Demi Allah tidak.
Sunnah dinamakan sunnah kerana ia sunnah. Tak ada nama orang lain. Seperti kita panggil Jahmiyah. Ya, kena dinisbahkan kepada Abu Jahm. Sebelum dia hidup, tak ada lah akidah. Sebab dia tak ada. Sunnah adalah sunnah. Sebab tu Nabi menyebut pada kita, apa Nabi sebut dalam hadis yang begitu besar pada kita, ikhwan. Nabi kata, kulluhum finnar illa millatan wahidah. Nabi kata semuanya di dalam neraka. Malaikat satu. Malaikat satu dia tak masuk ke dalam neraka. Yang satu tu apa? Ma ana alaihi wa ashabi. Ma ana alaihi, apa aku ada di atasnya dan sahabat aku. Ajaran aku, sahabatnya ikut aku, itu tidak ke neraka. Tapi selain daripada itu, kulluhum finnar illa millatan wahidah. Malaikat yang satu. Subhanallah ikhwan. Yang satu itu namanya Nabi sebut, isinya Nabi sebut, manhajnya Nabi sebut, semua Nabi sebut. Apakah isi, apakah manhaj? Ma ana alaihi wa ashabi. Apakah nama mereka? Ahlus sunnah wal jamaah. Mereka dipanggil Ahlus sunnah kerana mereka ikut sunnah. Kalau mereka ikut selain daripada sunnah, kita panggil nama lain. Mereka ikut Syiah, kita panggil Syiah. Kenapa Syiah tak dipanggil Ahlus sunnah wal Syiah? Kan janggal nama tu. Ahlus sunnah wal Syiah. Ataupun Ahlus Syiah wal Jamaah. Dia tak ada nama. Kenapa nak panggil Ahlul Jahmi wal Jamaah? Tak ada istilah itu. Yang adanya ialah Ahlus sunnah wal Jamaah. Kenapa Ahlus sunnah duduk depan? Kerana muatannya ma ana alaihi wa ashabi. Muatannya sunnah Nabi. Dan mereka satu jamaah yang terkenal. Tak ada nama lain dah. Pasal itu akidahnya, akhlaknya, fiqahnya, seluruhnya dapat dikenal. Seperti kata Imam At-Tabari, Ahlus sunnah dikenal akidahnya. Ahlus sunnah dikenal ibadahnya. Ahlus sunnah terkenal akhlaknya, muamalahnya, munakahahnya, jinayahnya, siasahnya, syariahnya, sangat terkenal. Sehingga kan apabila nak menggambarkan Ahlus sunnah, Imam Al-Ajuri menggunakan platform apa? Dia nak gambarkan Ahlus sunnah. Dia tulis satu kitab, dinamakan kitab Asy-Syariah. Syariah itu menghuraikan apa erti Ahlus sunnah. Subhanallah. Kerana terkenal syariatnya, manhajnya, metodnya, tak dapat disembunyikan. Lepas itu apabila ada orang pakai label Ahlus sunnah, tapi isinya bukan sunnah, dia akan terbongkar. Sebab sunnah ni masdar dia, tempat ambilan dia Quran dan sunnah. Kita bukan ahlu ra'i. Kita bukan ahli ra'i. Bercakap letak akai di depan. Kita bercakap nas duduk depan. Kita taqdimul bukan taqdimul aqli. Tapi kita taqdimul burhan. Kita kedepankan hujah, iqamatul hujah. Kita bangkitkan, dirikan hujah. Setiap benda kita bercakap, mesti ada hujah daripada Quran dan sunnah, ikhwan. Jadi itulah Ahlus sunnah kepada Ummu Nazirah. Jangan dibimbang. Sebab kita tak perlu nama. Orang tak panggil kita Syairah pun tak apa. Orang tak panggil kita Maturidiyah pun tak apa. Tidak ada, tak perlu pun. Pasal itu dia kata, apabila orang tanya, apakah mazhabmu? Maka jawablah dengan lidah yang fasih lagi lancar. Sesungguhnya mazhabku, akidahku, peganganku, akhlakku, Ahlus sunnah wal jamaah. Kalau orang kata dalam Ahlus sunnah tu apa nama? Tidak, kita kata. Mazhab Ahlus sunnah adalah mazhab yang besar. Di dalamnya ada Abu Hanifah Nu'man. Di dalamnya ada Imam Malik, Imam Darul Hijrah. Di dalamnya ada Imam Muhammad bin Idris. Di dalamnya ada Ahmad ibn Hanbal. Akidah besar, akidah As-Sawri, akidah Al-Laythi, akidah Anas bin Malik. Di dalamnya ada akidah Sufyan bin Uyainah. Ini adalah Ahlus sunnah wal jamaah. Bukan Ahlus sunnah yang digambarkan oleh orang. Bila kata Ahlus sunnah, mazhab fiqh kena Syafi'i,
tasawuf kena Ghazali dan Junaid al-Baghdadi, apa itu, akidah kena Abu Hasan Asy'ari dan Abu Mansur. Tidak, itu ta'arif yang tidak tepat, keliru. Sebab Ahlus Sunnah telah ada sebelum mereka. Sebelum Ghazali telah terbentuk akhlak Ahlus Sunnah. Kerana Ahlus Sunnah datang daripada sumber yang satu. Sunnah yang dibawa oleh Muhammad bin Abdullah wa Rasulullah salawatullah wassalamuhu alaihi. Demikian jawapan saya. Baik, Panjangnya. Ada dua soalan, saya jawab satu, saya jawab satu. Saya boleh saya jawab soalannya haqqah. Daripada Ummu Syarah. Ini soalan haqqah ni. Allah. Salam Ustaz. Bolehkah sebagai seorang yang beriman kita menyanjung pemimpin yang melakukan maksiat? Contoh, sudah terbukti pemimpin mencuri umpamanya, tapi kita masih menyanjung dan memuja-muji mereka. Ya. Memang aku. Dia takut. Saya duduk belakang lah. Ummu Syarah. Semoga Allah merahmati anda. Soalan dia, bolehkah kita menyanjung pemimpin yang terbukti pencuri? Pencuri. Ini buat maksiat tu. Buat maksiat. Mana ada contoh curi. Curi ya, baik. Ummu Syarah. Ada dua perkara. Kalau kita, saya ambil satu riwayat yang pendek yang masyhur dalam Sahih Bukhari. Dia ada dua perkara. Satu begini. Apabila mereka melihat Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi, dia sempat bersama dengan sahabat Abdullah bin Umar, Anas bin Malik. Mereka masih memberi peruntukan dia itu menjadi imam salat. Sehingga kan di bawah bab itu dibincang, imam khalfal fajir, berimamkan. Kita ni jadi makmum, berimamkan. Jadi imam, kita jadi makmum, kita duduk di belakang imam yang jahat. Macam mana kedudukan itu? Maka dibahas. Semayang itu sah, kita tak boleh menolak dia punya dia punya hak dia jadi imam. Maka dibincang. Itu satu. Artinya, selagi mana valid di segi undang-undang, tarikh luput untuk jadi pemimpin tu tak habis lagi. Walaupun dia mencuri, dia terlibat dengan rasuah. Maka, selagi mana undang-undang tidak menggugurkan jawatan dia itu, maka kita terpaksa menerima dia sebagai pemimpin. Namun, kita tidak boleh redha sama sekali dengan kemungkaran yang dia lakukan. Kemungkaran yang dia lakukan itu satu benda asing. Mereka bertanya kepada Anas, antara kuda aku dengan kuda Nabi, kuda siapa baik? Yang tanya ni adalah Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi. Anas kata, najis kuda Nabi lebih baik daripada kuda hang. Kata dia, nasib baiklah hang Anas bin Malik. Tak kalau aku pancung balang. Dia tak suka dengar jawapan. Jawapan tu dia tak suka jawapan Anas. Namun, Anas tidak membawa jemaah untuk menyingkirkan dia. Kerana dari segi valid, dia itu adalah pemimpin pada satu daerah, maka dipakai dia punya tempoh valid kuasa dia. Kalau dalam Malaysia, pilihan raya lah. Selagi mana kita meluat dengan parti yang ada ni pun macam mana kita meluat. Tapi kerana dia valid di segi undang-undang, maka kita akan menjelaskan setiap benda yang salah itu sebagai salah. Kita tak boleh serongkol. Sebab Allah mencampakkan kepada diri orang beriman ini yang disebut dalam Hujurat, wa karaha ilaikumul kufr wa karaha ilaikum, dalam surah Hujurat kan, Allah mencampakkan rasa benci kepada kufur, kepada maksiat dan fusuk. Allah mencampakkan dalam orang beriman ni, dia benci. Wa karaha ilaikumul kufra wal fusuq wal isyan ulaika humur rasyidun. Tanda mereka rasyidun itu Allah campak. Allah yang campak kebencian dalam hati mereka kepada apa? Kepada kufur, kepada maksiat dan kepada kerja fasik. Rasuah, mencuri duit negara, menipu rakyat, putak belit fakta, ini semua kerja fasik.
kerja ahli fasik, maka orang ada iman tak akan setuju sampai bila-bila dengan kerja itu. Namun orang beriman dia tidak ada kuasa untuk membatalkan kuasanya lain. Sebab di atas dia masih ada wa ulil amri minkum. Itu sahaja. Namun kita tak boleh redha. Kalau kita nak doa, kita doa minta dia dapat petunjuk boleh. Minta sihat badan tak perlulah. Sebab lagi dia sihat badan, benda mencuri pula. Macam contoh yang bagilah. Kita minta dia dapat petunjuk, dia berubah, dia dapat hati yang takut kepada Allah. Ya, itu sahaja. Tapi segala tingkah laku dan yang mungkar itu kita tak akan bersetuju. Pasal itu kata ulama salaf, kalaulah kami ada doa yang makbul, kami akan doakan supaya pemimpin kami mereka mendapat petunjuk. Sebab pemimpin yang mendapat petunjuk ini untung pada rakyat. Dia jangka rakyat dia elok-elok. Begitu Ustaz Adnan. Alhamdulillah, sangat jelas penjelasan yang diberi oleh Al-Fadhil Ustaz Ali Masan. Soalan yang akhir Ustaz daripada Muhammad Azizi. Assalamualaikum Ustaz. Imam terlupa baca surah lain dalam solat asar. Bolehkah? Mohon penjelasan. Nak kata seorang satu. Yang tu saja kata. Hilah. Yalah, perangai. Dia tanya dah. Dia terlupa baca surah. Mana dia Fatihah dia baca. Dia baca. Tapi surah dia terlupa. Lepas tu dia buat apa? Dia rokok. Dia rokok semua. Jadi bolehkah? Sahkah salat dia tu? Kepada sahabat Muhammad Azizi yang bertanya, Imam lupa baca surah Fatihah dia baca, lepas tu dia rokok. Maka apa hukum dia? Maka hukum dia boleh sah sembahyang. Sebab baca surah ni dia termasuk dalam hay'ah. Hay'ah ni bermakna kalau tertinggal, perkara-perkara yang tertinggal, hay'ah dia bukan rukun dan dia bukan juga sunat yang kuat. Andai kata tertinggal dengan sengaja atau terlupa, maka dia tidak disunnah, dijabar, diganti dengan apa-apa perbuatan. Seperti ganti dengan istighfar ke, dengan tasbih ke, dengan sujud ke, tak ada. Maka hay'ah dia sebagai perhiasan saja. Dia ada boleh, dia tak ada pun boleh. Dia boleh ditinggalkan dengan sengaja atau terlupa. Maka dalam hay'ah itu termasuklah membaca surah. Membaca surah itu dipanggil sunat hay'ah, sunat perhiasan yang tidak terlalu memberi lakaran seperti jambak bunga ini. Macam kalau kita angkat ni nampak betul kosong. Bila kita letak, nampak dia. Dia berbeza dengan cawan. Cawan ni kalau ada pun tak ada apa-apa. Tak ada pun tak ada apa-apa. Cawan ni dipanggil hay'ah. Yang ni kita panggil abad. Yang ni kalau tak ada, kosong. Nampak kosong sembahyang. Jadi surah itu termasuk hay'ah. Tapi kalau selalu ditinggalkan, itu menunjukkan nampak sangat kemalasan. Itu takut menjadi cenderung sembahyang orang munafik pula. Sekali-sekala tertinggal, maka tak ada apa-apa, sembahyang kita sah. Saat ni bila kita masuk rakaat kedua ataupun rakaat lain, tak payahlah ganti balik. Rakaat tu baca surah 2-3 kali, tak perlu di apa-apakan. Alhamdulillah. Itu saja soalan yang ada. Jadi kita minta Ustaz buat kesimpulan. Ada Ustaz Nal. Saya buat kesimpulan. InsyaAllah antum, kita dah dengar dah perbahasan kita tentang bagaimana pentingnya kita belajar sunnah dan kita dengan akidah kita. Akidah Ahlussunnah wal Jamaah. InsyaAllah antum sihat badan. Umur panjang. Kita akan bersama lagi pada hari Isnin di Karwa. Kita masih lagi duduk berdua lah. Sebab Isnin Ustaz tak pergi mana. Ustaz pun tak ada kuliah apa pun dan nampak sihat. Saya pergi merebuk. Itu jangan dengar Ustaz dah pergi merebuk. Macam saja ni. InsyaAllah tu Isnin kita jumpa lagi. Kita kembali. Jadi kita minta kita punya kru semua pakai baju bicara hati lah. Hari Isnin tu pasal lama tak pakai tu. Kita pakai colour putih. Ustaz Fadil yang buat panggil tadi. Saya dah ulang lagi sekali antum. Kita minta pakai baju putih bicara hati. Pasal kita lama tak pakai. Jadi kita kena pakai lah. Orang dah bagi dah kat kita. Buat-buat. Kita tak pakai pun membazir juga. Jadi insyaAllah antum. Siapa yang dah pakai baju, pakailah. Tak ada, tak payah pakai baju lah. Tak ada gurau yang tu. Mereka dah 10 lebih mungkin mereka mengantuk kan.
InsyaAllah tu dia duduk atas tasbih keparah dan salawat. Subhanakallahumma wa bihamdika.